弟兄姐妹平安， Shalom saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan. 愿大家在主里身心里都安康。 Saya berharap saudara di dalam Tuhan itu sehat secara jasmani dan rohani. 今天我们有机会来到主的圣殿来敬拜主，我们心中何等的感恩！ Hari ini kita sungguh bersyukur kita bisa datang di hadapan Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa beribadah. 让我们在祷告中再次预备自己。 Mari kita di dalam doa mempersiapkan hati kita. 天父上帝，感谢你的恩典，带领我们今天来敬拜你。 Tuhan, terima kasih kasih anugerah-Mu memimpin kami hingga saat ini bisa datang beribadah kepadamu. 恳求今天主你的恩典领到我们每一个弟兄姐妹， Biarlah berkat Tuhan, kasih anugerah Tuhan melimpah di dalam hati setiap kami. 也求圣灵自己引导我们，带领我们进入你的真理。 Dan biarlah Roh Kudus memimpin kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. 我们求主对我们说话。 Tuhan berbicaralah kepada kami. 我们承认我们常常有多少的亏欠或软弱， Tuhan, kami penuh dengan kelemahan dan berdosa. 我们非常有限。 Kami begitu terbatas. 求主的灵自己带领感动我们， Biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri yang memimpin dan menggerakkan kami. 让我们听到，我们也会行道。 Saat kami mendengarkan firman-Mu, kami juga melakukannya. 让我们今天都在你面前等候你。 Biarlah saat ini di hadapan Tuhan kami menantikan Engkau. 求主把那上好的福分赐给我们。 Biarlah berkat yang terbaik dari surga Engkau berikan kepada kami. 奉耶稣基督的名，我们祷告 Di，dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 那今天要跟大家思想的题目是教人活的话。 Tema yang hari ini kita mau sharingkan adalah perkataan yang memberikan hidup. 教人活的话，不是人的话。 Perkataan yang memberi hidup itu bukan perkataan manusia. 今天在科技非常昌明的一个时代， Ini di zaman yang teknologi begitu canggih, 媒体的这个功用可以说好多媒体的功用是那么的这个进到了一个高峰，也是很难令我们不可思议。 manfaat dari media dan teknologi saat ini sudah mencapai klimaksnya sehingga membuat kita itu tidak sanggup memikirkannya. 每一天流到我们的生命里头的话，有好多好多的不同的言语，好多不同的信息传达给我们。 Setiap pesan-pesan yang kita dapatkan dari media dan teknologi saat ini itu berbeda-beda. 当然有好的， Ada yang baik, 但是我们常常分不出哪一个是好的，哪一个是不好的。 tapi seringkali kita juga tidak sanggup membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. 甚至有一些信息是有危害性的信息。 Bahkan ada pesan-pesan yang sebenarnya mencelakakan. 所有的信息这么自然的流到我们手上的这个我们的这个多功用的这个手机， Semua pesan-pesan begitu cepat dan gampangnya masuk ke dalam cellphone yang kita pegang. 我们整个的脑海，我们整个的心思意念被很多的信息所影响。 Sehingga hati dan pikiran kita itu dipengaruhi oleh pesan yang kita terima. 但是没有一样的信息提供我们生命的道， Tapi tidak ada satupun pesan yang memberikan kita itu hidup 除了神的话。 selain dari firman Tuhan. 今天我们所要思想教人活的话，就是神的话。 Sehingga hari ini kita akan membahas tentang perkataan yang memberi hidup itu adalah perkataan dari Tuhan. 我们今天要从一段经文，就是继续来思想约翰福音，我们要思想约翰福音第6章第60到71节。 Hari ini kita akan sama-sama membahas dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 60 hingga 71. 你们可以在荧幕上看到这些经文已经被放映出来，或是你们可以从你们手中的手机，或是你们带来的圣经来看。 Saudara bisa lihat langsung dari PowerPoint atau dari HP saudara atau dari Alkitab yang saudara bawa. 约翰福音第6章是60到71节这么说：他的门徒中有好些人听见了，就说：这话深难，谁能听呢？ Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? 耶稣心里知道门徒为这话议论，就对他们说：这话是叫你们冤屈，或是原来的文叫做这话叫你们跌倒吗？ Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? 然后你们看见人子升到他原来所在之处，怎么样呢？ Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? 叫人活着的乃是灵，
肉体是无益的，我对你们所说的话就是灵，就是生命。 Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. 耶稣又说，所以这是你们中间有一些不信的人，这是你们中间有一些不信的人。耶稣从起头就知道谁不信他，谁要卖他。 Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. 第65节，耶稣说：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。” Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. 第66节说：“从此他门徒中都有推却的，不再和他同行。” Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. 第67节，耶稣对那12个门徒说：“你们也要去吗？” Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? 第68节，西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？” Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. 我们已经信了，又知道你是神的生者。 Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. 我不是拣选你们12门徒吗？当你们中间有一个是魔鬼。 Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. 耶稣说这话，耶稣这话是指着加略人西门的儿子犹大说的。他本是12门徒里的一个，后来要卖耶稣的。 Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. 这一段经文告诉我们，有一段很关键性的一个时刻。 Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita ada satu momen yang sangat penting sekali. 就是跟随耶稣的那么多人，他们到了一个时刻，他们要做出自己的选择。 Begitu banyaknya orang yang mengikut Yesus selama ini, sampai satu titik mereka harus memutuskan harus mengambil satu keputusan. 耶稣说的一些话，不像他们所想要的一些话。 Karena apa yang dikatakan Yesus ternyata tidak seperti yang mereka ingin dengarkan. 他们想要的就是神的话，安慰他们，给他们恩典，也供应他们周身所需要的。 Perkataan yang mereka inginkan itu adalah perkataan yang menghibur mereka, yang memberkati mereka dan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. 当耶稣说我是天上降下来的这个食物， Pada saat Tuhan Yesus mengatakan saya adalah roti yang turun dari surga, 他们听不懂这句话。 mereka tidak mengerti perkataan ini. 他们知道，在过去以色列人出埃及的时候，他们曾经听过这样的一个记载，就是他们的祖先吃过旷野从天上下来的玛纳。 Mereka hanya pernah mendengarkan dari cerita bahwa nenek moyang mereka sebelumnya dulu pernah menerima mana dari surga. 但是耶稣怎么说他是天上降下来的粮呢？ Lalu bagaimana Tuhan Yesus berkata dia adalah roti dari surga? 他们很难明白这些话。 Mereka susah mengerti perkataan ini. 当然，我相信耶稣也说了一些他们可能很不中听的话。 Lalu Tuhan Yesus mungkin juga mengatakan satu kalimat yang bagi mereka tidak enak 所 kedengarannya. 以门徒中有很多人感觉到这话深难，很难明白。 Sehingga murid-murid merasa perkataan ini keras dan susah dimengerti. 他们不想再听了， Mereka tidak ingin 他 mendengarkannya 们 lagi. 也不再跟随耶稣了。 Sehingga mereka tidak lagi mengikut Yesus. 所以这一段经文记载，有好多人从此以后，他们就不再跟随耶稣了， Sehingga di sini dicatat mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang meninggalkan dia. 只剩下12个人。 Hanya sisa 12 murid. 但是在12个人当中，耶稣说，其中这一个在你们12个人中是魔鬼。 Namun dari 12 murid yang sisa ini, Tuhan Yesus berkata satu di antaranya itu adalah iblis. 他甚至于给他们一个挑战，说：“你们不离开我去吗 Bahkan Tuhan Yesus menantang mereka, tidakkah kamu mau pergi juga? 西门彼得就讲了一句我们今天非常需要听的一句话。 Lalu Simon Petrus menjawab satu perkataan yang hari ini kita harus mendengarkannya. 彼得说：“我们要跟从谁呢？在你的话是永生的道。”
Petrus menjawab kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. 我们已经相信你了， Kami sudah percaya 在你里 kepadamu. 面有永恒的生 Di 命。 dalam Tuhan ada hidup yang kekal. 所以彼得这句话真是一个非常明确的一句话说，彼得已经听了主的道。 Jadi jawaban Petrus ini adalah satu perkataan yang sangat jelas bahwa dia sudah mengerti perkataan Tuhan 他也相信了， dan dia percaya. 所以当很多人离开的时候，彼得是12个人当中没有离开的。 Jadi dari sekian banyaknya orang yang meninggalkan Tuhan, Petrus adalah salah satu orang yang tidak meninggalkan Tuhan. 啊，但是非常难过的一件事，在12个人当中，也有一个是魔鬼， Tapi yang sangat menyedihkan adalah dari 12 orang ini ada satu adalah 就 iblis, 是要出卖耶稣的那 yaitu 个 orang yang akan 就 mengkhianati 是犹 Yesus, 大。 yaitu Yudas. 那今天我们怎么能够明白叫人活的灵，叫人活着的乃是灵呢？ Lalu bagaimana kita itu jalan活着? 我们怎么能够明白叫人活着的是灵呢？ Lalu bagaimana kita bisa mengerti perkataan yang memberi hidup? 就是约翰福音第6章第63节， Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, 叫人活的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。 Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. 哇，这是可能我们必须要好好思想的一些经文。 Mungkin dia adalah ayat yang kita harus benar-benar renungkan. 什么是叫人活着的灵呢？ Apa itu perkataan yang memberi hidup? 什么是周身无益呢？ Apa itu artinya daging sama sekali tidak berguna? 到底叫人活着的话是怎么样的话呢？ Lalu perkataan yang memberi hidup itu adalah perkataan yang seperti apa? 神的话不是肉体 Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang bersifat jasmani. 而当时跟随耶稣的那么多的人他们希望从耶稣跟随耶稣得着益处。 Saat itu begitu banyaknya orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus, mereka mengharapkan sesuatu yang mereka mengharapkan mendapat keuntungan. 耶稣行了很多的神迹， Karena Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, 医治了人所不能够医治的疾病。 sudah menyembuhkan begitu banyak penyakit yang tidak sanggup disembuhkan 他 orang. 们当肚子饿的时候，耶稣也神迹奇事的把5饼2鱼喂饱了几千个人。 Pada saat mereka lapar, Tuhan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan Tuhan mencukupkan mereka. 这是真的，他们所要跟随的领袖 Itulah pemimpin yang mereka rindukan. 他们整个的焦点跟随耶稣的终点，乃是就是因为肉身的问题 Jadi fokus mereka mengikut Yesus hanyalah berpusat kepada hal jasmani. 所以他们那么多的人拥挤的跟随耶稣。 Sehingga begitu banyak orang berkerumun dan berbondong-bondong mengikut Yesus. 但是耶稣所来到世间的目的，并不是这些。 Tapi tujuan Yesus datang ke dunia bukanlah ini. 肉身是暂时的， Jasmani ini hanya sementara. 我们不能说我们不需要， Kita tidak bisa katakan kita tidak butuh jasmani. 但是肉身是暂时的，是会衰败的 Tapi daging dan jasmani ini adalah sementara dan akan rusak. 我们不能拥有它永久的这个保持我们的肉身。 Kita tidak bisa selamanya mempertahankan tubuh fisik ini. 如果我们跟随耶稣，单单为着肉身的问题 Kalau kita mengikut Yesus hanya karena hal-hal yang jasmani, 我们却失去了一个非常宝贵的，就是能叫人活着的话，就是能叫人活的话，能够获得灵，获得生命。 maka kita akan kehilangan sesuatu yang begitu penting, yaitu perkataan yang dapat memberikan hidup. 因为能够叫人活着的话，不是肉身 Karena perkataan yang memberi hidup itu bukanlah sesuatu yang jasmani. 肉身会毁坏。 Jasmani, fisik, daging bisa rusak. 但是我们今天想到，我们很多也许在我们不醒悟当中，我们以这样的一个观念跟随了耶稣。 Mungkin saat ini dalam keadaan yang tidak sadar, kita mengikut Yesus dengan prinsip seperti ini. 我们是查查看看我们的祷告生活。 Mungkin mari kita lihat dari cara kita berdoa. 我们每天祷告，我们都是从出门到回到家里，我们都是在求神的恩典。 Setiap kita mulai dari keluar rumah sampai pulang, kita selalu meminta berkat Tuhan. 但是当然这不是错的一件事情 Tentu ini tidaklah salah. 我们人活着本来也是要事物的， Karena memang manusia hidup itu kita butuh hal-hal yang 我 jasmani. 们也是要安全。 Kita membutuhkan keamanan. 但是重点不在这里，重点就是我们跟随主的真正的
目标焦点不是在这些。 Tapi benar-benar fokus yang paling utama dalam mengikut Tuhan bukanlah dalam hal jasmani ini. 当众人需要事物的时候， Pada semua orang membutuhkan hal yang 耶稣 jasmani, 也没有忽略他们， Tuhan Yesus juga tidak mengabaikan 耶稣也 mereka. 供应他们肉体的需要 Tuhan。Yesus mencukupkan kebutuhan jasmani 所以 mereka. 耶稣并不是说肉体不重要， Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa hal jasmani itu tidak penting. 但是如果跟随耶稣，单单为着肉体，耶稣说这是无益的。 Tapi saat kita mengikut Yesus karena hal ini saja, maka Tuhan bilang ini tidak ada gunanya. 我们常常错用了圣经 Sehingga kita sering kali menyalahgunakan ayat Alkitab. 啊，常常我们把圣经当作好像我们的这个救命符一样 Sehingga sering kali kita menjadikan ayat firman Tuhan itu seperti mantra. 我生病了，把圣经放在我的枕头下面，可能可以医好我的病啊。 Oh, saya sudah sakit sehingga saya bawa Alkitab, saya taruh di sisi bantal saya, mungkin saya akan sembuh. 还有很多我们用的圣经节，都是在把很多的重点放在肉体的祝福恩典里面。 Sering kali kita menyalahgunakan ayat firman Tuhan hanya untuk hal-hal yang memuaskan kebutuhan jasmani kita. 圣经清楚告诉我们，肉体是无益的 Firman Tuhan jelas mengatakan daging sama sekali tidak berguna. 因为都是暂时的。 Karena semuanya itu sementara. 有一个人，他想安慰一个这个有结婚大礼结婚要结婚的一个朋友。 Ada seseorang dia ingin menghibur seorang temannya yang akan melangsungkan pernikahan. 面对未来的一个很大的一个改变，他心里有一点担忧，也有一些忧虑。 Temannya ini merasa ketakutan dan sedikit khawatir saat dia mau memasuki pernikahan. 所以他很想用一句话可以安慰他。 Sehingga dia ingin menggunakan satu kata, satu kalimat untuk menghibur dia. 但是想来想去，他也不很舒适。 Setelah dia pikir-pikir dia juga tidak terlalu familiar. 他后来找到了一句话， Lalu dia mendapatkan satu kalimat. 这个话是对，真是对了。 Kalimat ini sudah tepat. 这句话说，在爱里面没有惧怕，爱具完全，就把惧怕除去了。 Kalimat ini mengatakan demikian, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 这是约翰一书第4章第18节。 Ini ayat dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. 因为他不熟悉圣经啊， Karena dia tidak terlalu familiar dengan Alkitab. 他只使用圣经成为一个很美很好听的话 Dia hanya memakai Alkitab itu hanya sebagai kata-kata yang indah. 就好像我们印尼文说kata-kata mutiara，差不多是这样。 Seperti kata-kata mutiara. 圣经超过kata-kata mutiara， Tapi Alkitab itu firman Tuhan itu melebihi kata-kata 他 mutiara. 不熟悉，所以他想这个译可能是印错了 Terus dia berkata, oh mungkin ini salah cetak. 约翰福音怎么有译啊？ Bagaimana kitab Yohanes itu ada 1他 Yohanes. 说应该是约翰福音吧？ Mungkin Yohanes kali. 约翰福音他就听得比较多了， Jadi dia sering mendengar kitab Yohanes. 所以他寄给他的朋友是约翰福音第4章第18节。 Sehingga dia mengirim pesan ke temannya dari ayat Yohanes pasal 4 ayat 18, kekurangan 1. 不是约翰一书第4章第18节。 Yang dia kirimkan itu bukan 1 Yohanes 4 ayat 18. 其实这个约翰福音4章18节完全别的一句话。 Dari kitab Yohanes 4 ayat 18 itu berbeda sekali ayatnya. 他说你已经有5个丈夫啊，现在有的并不是你的丈夫啊。 Di sini dikatakan sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. 你想想这个后果不堪设想，对 Anda 吗？ bayangkan efek dari kalimat ini. 有好多时候我们使用主的经文，都是想拿来安慰别人，给人家一种很好的一个感受。 Seringkali kita mengirimkan pesan-pesan ayat firman Tuhan kepada teman hanya tujuannya adalah untuk menguatkan, menghibur. 跟生命没有关系。 Itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan hidup. 我们听听耶稣怎么说呢？耶稣说：“我是天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我要赐给你们的粮，就是我的肉，为世人之生命所吃的。” Kita dengarkan apa yang Yesus katakan di sini. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. 当然，耶稣并不是说我们真的要吃他的肉。 Tentu Tuhan Yesus tidak bermaksud kita harus sungguh-sungguh memakan dagingnya 如果 Yesus. 耶稣降世为人，他有多少的肉可以给全世界的人吃呢？ Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, ada berapa
jumlah daging yang bisa dia berikan kepada dunia. 耶稣所说的告诉他们说，就好像人吃东西一样。 Yang dimaksudkan Yesus adalah seperti saat kita manusia makan 我说 sesuatu. 这个东西很好吃， Saya bilang makanan ini enak. 但是你永远不会尝到这个东西好吃不好吃。假如你没真的把它吃下去， Tapi Anda tidak akan benar-benar tahu makanan ini enak atau tidak bila kita tidak memakannya. 假如我说这一杯茶好喝， Kalau saya katakan teh ini enak, 你永远没有尝过这个茶的味道。假如你没有把那个茶喝下去， bila engkau tidak akan pernah tahu rasanya kalau engkau tidak pernah mencicipi atau meminumnya. 耶稣所要谈到就是说，我就是那个生命的粮。假如你没有接受这个生命的粮，你与我无分。 Jadi Tuhan Yesus bilang itu saya adalah roti hidup. Jadi kalau engkau tidak menerima roti hidup ini, engkau tidak mendapat bagian di 就表 dalamku. 示说，你根本跟我没有关系。 Artinya engkau tidak ada hubungan sama sekali 今天 dengan saya. 我们听了道理啊， Firman yang kita dengar hari ini, 再好听的道理，再令我们感到很安慰我们心的道理。 betapa bagusnya dan begitu menghiburnya khotbah hari ini. 假如我们没有把它接受在我们的心里面呢， Bila kita tidak menerimanya di dalam hati kita, 我们绝对没有份。 maka kita tidak mendapat 因为 bagian. 真正是给人生命的粮，就是要领受、要接受这个粮啊。 Karena roti yang benar-benar memberi hidup itu adalah roti yang harus kita terima. 弟兄姐妹，我稍微停下来，要跟大家反省一下，好吗？ Mari kita berhenti sejenak, kita renungkan. 有多少我们这些年间所听到的道理，真正成为我们生命的粮？ Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita sudah dengar selama ini yang sudah benar-benar menjadi roti hidup dalam hidup kita. 我们好像在点我们要吃的东西一样 Kita seperti mau memesan makanan yang hendak kita makan. 啊！我喜欢这样，我喜欢这个，我喜欢那个。 Saya suka ini, itu, dan ini. 但是呢，我们 Tetapi 很难接受它 kita susah menerimanya. 啊！耶稣说的话不是每一样都很好听啊， Setiap firman perkataan Tuhan Yesus tidaklah enak 就 didengar. 像当时的人，他们不明白，他们也很厌弃耶稣所说的话。 Seperti orang-orang saat itu mereka tidak mengerti dan mereka kesal dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. 有几种听到的人， Ada beberapa orang jenis orang yang mendengarkan firman 第一种 Tuhan. 人可能他听到就是他听好好的听，他好好的听 Ada jenis pertama adalah orang yang serius mendengarkan 因为他认为很好听。 karena dia merasa enak didengar. 但是有一些人就是接着说我听，但是不能进去啊，听不进去 Ada orang jenis kedua ada saya mendengarkan tapi nggak masuk. 也有一些人就说不想听啊。 Ada orang 不想 ketiga 听 adalah saya tidak ingin mendengarkan. 耶稣所说的，如果你们没有吃我所天上所降下来的粮，你们跟我无分了。 Jadi Yesus mengatakan kalau engkau tidak makan roti yang dari surga ini maka engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. 我就是那个天上降下来的粮啊！ Akulah roti yang dari surga. 只要你们吃了这个粮啊， Asal engkau memakannya 你们就有永远的生命。 maka engkau memiliki hidup yang kekal. 你们记得在约翰福音约翰福音，我们曾经也读过这一段经文，提到在约翰福音第1章第12、第14节， Kita pernah 第1 membaca 章第 ayat 14节 di I장 di 14 节 Ya. di Yohanes pasal 1 ayat 14. 就是应该是第14节，就是凡接纳耶稣的人，就是信他来的人，他必赐给他们权柄，做上帝的儿女。 Setiap orang yang menerima Yesus maka akan diberi kuasa kepadanya untuk menjadi anak-anak 不 Allah. 单是相信，而且要接纳， Tidak hanya percaya tetapi harus menerima. 才有份成为神的儿女。 Baru akan mendapat bagian menjadi anak-anak Allah. 耶稣回答他们说：“经上说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口中所说出的一切话。” Yesus katakan, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. 并不是说这个食物不重要， Bukan berarti makanan itu tidak penting, 但是有比食物更重要的， tetapi ada yang lebih penting dari makanan. 有比暂时的事物更重要， Ada yang lebih penting dari makanan yang sementara, 就是天上的粮， yaitu mana dari surga, 就是神的话， yaitu perkataan 就是 Tuhan, 耶稣。 yaitu Yesus sendiri. 当耶稣经世40天是昼夜的时候， Pada saat Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40在他 malam, 最饥饿的时候， di saat dia paling lapar,
我们不能说他不需要食物。 kita tidak bisa katakan Yesus tidak memerlukan makanan. 魔鬼就用这个机会，这个真是可乘的机会，魔鬼就来试探他了。 Sehingga iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk mencobai 你 Yesus. 若是神的儿子，把石头变成面包。 Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini roti. 耶稣说，人活着不单单需要食物， Yesus katakan manusia hidup tidak dari roti saja. 不是单靠食物，意思说不是我们不需要，但是不是单靠。 Tuhan Yesus tidak katakan kita tidak butuh makanan, tapi tidak hanya membutuhkan Ya, makanan. 但是有比食物更重要的， Tapi ada yang lebih penting dari makanan, 就是神的话。 yaitu perkataan Tuhan. 反过来说，我们这个肉身需要的东西，本来就是很暂时的。 Jadi apa yang kita butuhkan jasmani kita ini memang adalah sesuatu yang sementara. 我们今天吃了，明天还会再饿。 Hari ini kita makan, besok lapar lagi. 天上降下来的狼我们人或者不是单靠食物，这是耶稣强调的。 Ini Tuhan Yesus tekankan manusia hidup bukan dari roti saja. 假如今天我们跟随耶稣，我们单单为着这些暂时的事物成为我们的目标的话， Kalau hari ini kita mengikut Yesus, kita menjadikan hal-hal yang jasmani itu sebagai prioritas kita, 我们很容易会灰心失望， maka kita akan gampang sekali kecewa. 我们对人会灰心失望， Kita akan gampang kecewa kepada orang-orang. 我们会对很多我们所遭遇的事情感到灰心失望。 Kita akan putus asa dan kecewa dengan hal-hal yang kita alami. 我们没有，我们的灵命很枯干， Rohani kita begitu kering. 我们很容易灰心失望， Kita 跌倒 begitu gampang putus asa dan kecewa. 因为我们的里面的生命很脆弱，很饥饿。 Karena di dalam rohani kita begitu rapuh, begitu haus. 耶稣要我们相信他， Tuhan Yesus mau kita percaya kepadanya. Terima Yesus. 把我们所听到的道理，成为我们生命中的灵粮啊！ Setiap firman yang kita dengar, jadikan itu makanan rohani di dalam hidup kita. 当我们的灵里的生命很丰盛的时候， Pada saat rohani kita begitu berlimpah, 可能住在怎么样困难的环境里， dalam keadaan susah apapun, 我们仍然能够坚持下去， kita pasti dapat 因为 teguh. 里面的生命很丰盛 Karena hidup di dalam kita itu begitu berlimpah. 我请问大家，我们基督徒会不会生病啊？ Saya tanyakan pada saudara, apakah orang Kristen bisa sakit? 假如我们是周围不安全的时候，我们会不会感到很安全呢？ Di saat sekeliling kita merasa tidak aman, apakah kita merasa tidak aman juga? 我们基督徒会不会感到很悲伤？ Apakah orang Kristen bisa merasa sedih? 我们基督徒是不是会遭遇到失败？ Apakah orang Kristen bisa mengalami kegagalan? 都会有这样的 Semua 可 itu 能啊。 bisa, semua itu mungkin. 但是什么样的一种生命，使我们能够在世上的这个旷野路过做一个非常稳固的生命呢？ Lalu hidup seperti apa hidup yang di dalam padang gurun ini, hidup seperti apa itu yang bisa menguatkan 它 kita? 是我们里面的灵里的生命， Yaitu hidup di dalam rohani kita. 再失望， Di saat kita kecewa, 再多的失败， begitu banyaknya 都不 kegagalan, 会让我们离开耶稣。 semua itu tidak akan membuat kita meninggalkan Yesus. 但是为什么当时的众人会离开他呢？ Lalu bagaimana, kenapa orang banyak saat itu bisa meninggalkan Yesus? 很清楚，因为他们就是为肉身而来跟随 Begitu 耶稣。 jelas karena mereka memprioritaskan hal-hal yang jasmani sehingga mereka mengikut Yesus. 神的话是灵，是生命。 Firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. 什么是灵，是生命呢？ Apa itu roh? Apa itu hidup? 就是不是人所能够做到的。 Itu bukan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia. 我们今天如果单单为了肉身的祝福来跟随耶稣， Hari ini kalau kita mengikut Yesus hanya karena hal-hal karena berkat rohani, 我们往往忽略到非常宝贵，真是诗人所需要的灵里的事物。 bila kita mengikut Yesus hanya mementingkan hal-hal jasmani, maka kita akan kehilangan hal-hal rohani yang paling penting. 人或者需要这些有灵有生命的这个话。 Semua manusia membutuhkan perkataan yang ada roh dan hidup. 有一个牧师，他有一次带领一个丧事礼拜 Ada seorang pendeta, dia saat memimpin satu ibadah kedukaan. 等到要开光礼拜的时，开光仪式的时候， Pada saat ibadah tutup peti, 突然间他发现，怎么家人都要求他不要先把
光幕盖下， Saat itu dia bingung kenapa pihak keluarga terus menyuruh dia untuk tunggu sebentar, Hosang- jangan tutup dulu. 家人都在很焦急。 Sepertinya mereka kelihatan begitu gelisah dan 哎呀， khawatir. 他等了一会，不要紧 Pendeta itu menunggu sebentar, 啊，不要紧。 tidak apa-apa. 但是等了太久， Tapi kelamaan. 他就想为什么你们为什么不可以？ Lalu pendeta itu bertanya, kenapa saya tidak boleh menutup peti 他说 ini? 牧师还有一个东西必须要放在棺木里的。 Mereka katakan, Musa tunggu, masih ada satu barang yang penting harus saya masukkan ke dalam peti ini. 他们牧师最后才知道，原来那个东西就是圣经啊！ Ternyata barang itu adalah Alkitab. 我们没有这样的仪式，一定要把圣经放在棺木里面呢。 Pendeta itu bilang, kita tidak punya satu没upacara harus memasukkan Alkitab ke dalam peti. 他说牧师这是他的圣经啊，他一定要带走啊！ Mereka katakan, pendeta ini Alkitabnya dia harus bawa pergi. 说我们已经派人回家找，但是找不到。 Kita sudah mengutus orang untuk ke rumah mencarinya, tapi belum 牧 ketemu. 师说就不要找了，就盖下去。圣经找到了，不要放在里面，就给你的家人吧。 Lalu pendeta itu katakan, udah nggak usah nunggu lagi. Itu Alkitab kalau ketemu, berikan kepada anggota keluarga lain. 圣经可以在家里找不到，可见他已经很久没有读圣经了。 Kalau Alkitab itu tidak ditemukan di rumah, saking setelah mencari begitu lama tidak ketemu, berarti sudah lama orang ini tidak membaca Alkitab. 他如果生前不读圣经啊， Kalau selama hidup dia tidak membaca 我 Alkitab, 们怎么能够相信他在里面会找圣经读呢？ bagaimana mungkin di dalam peti dia akan membaca Alkitab? 这是不可能的事情 Ini 啊！ tidak mungkin. 我们教会过去啊，有预备了很多的圣经在教堂外面呢、 Dulu gereja kita menyediakan Alkitab di tempat duduk, 不是在外面，在在外面。 tempat duduk 也有 di tempat duduk dan di luar. 就是因为会有常常忘记到教堂带圣经， Karena ada banyak jemaat yang kalau ke gereja itu lupa membawa Alkitab. 在家里也不读圣经，到教堂也不带圣经。 Di rumah pun tidak baca Alkitab, ke gereja pun tidak bawa Alkitab. 现在我们就比较容易明白，因为不带圣经不要紧，手机里面有圣经了。 Mungkin zaman sekarang kita masih mendingan karena kita punya HP, ada Alkitab, aplikasi Alkitab di dalam 但 HP. 是服侍主这么多年，我发现一件奇怪的事情啊， Tapi setelah saya melayani Tuhan sekian lama, saya mendapatkan sesuatu hal yang aneh. 很多我们教会印的就是教会预备的圣经啊，不见了。 Banyak Alkitab yang disediakan oleh gereja, banyak yang hilang. 等到我们探访 view 的时候，才找到家里有milik gereja的圣经在他 Sehingga 家里。 pada saat kita besuk jemaat-jemaat di rumah, ternyata banyak sekali Alkitab gereja itu ada di rumah mereka. 不但忘记带圣经啊， Tidak hanya lupa bawa Alkitab 我 ke 只 gereja, 忘记把圣经还回到教会， bahkan 带 juga 回到 lupa 家里。 mengembalikan Alkitab ke gereja. 更奇怪的，还留在家里忘记带圣经，又拿教堂的圣经。 Lebih anehnya lagi, lupa kembalikan ke gereja, ambil lagi gereja. Ambil lagi 但 Alkitabnya. 是有一样更奇怪的事情啊， Satu hal lebih aneh 我 lagi, 们常常会发现，在教会有很多圣经不是属于教会预备的圣经 banyak Alkitab di gereja itu ternyata bukan Alkitab yang disediakan gereja. 就是会有忘记带回家 Ternyata adalah 圣 Alkitab 经， dari jemaat yang kelupaan dibawa pulang. 而且永远不会再找那本圣 Dan 经了。 jemaat ini selamanya tidak akan kembali untuk 几 mencari Alkitab 年的圣 ini. 经，有很多人的圣经留在教堂。 Setelah udah bertahun-tahun, Alkitab ini tetap di gereja. 你可以想象， Bayangkan, 圣经不见了，他也不知道 Alkitab hilang, dia juga nggak tahu. 也不去找， Dan juga tidak 不 mencarinya. 重要， Tidak penting, 所以不去找。 sehingga tidak mencarinya. 我相信今天虽然在我们的手机带在我们手中有神的话，我相信我们带的这个手机有神的话在 Saya 里面。 percaya HP yang kita pegang itu adalah ada firman Tuhan di dalamnya. 但是我们看的一定不是他，我们看到很多的信息，对吗？ Tapi tentu yang kita lihat itu bukannya firman Tuhan, pasti pesan-pesan yang lain. 到底神的话有多少的重要啊？ Lalu seberapa pentingnya firman Tuhan itu? 全世界没有一句话，也没有一样的文学作品能够真正把生命的道告诉我们。 Di dalam dunia ini tidak ada satu perkataan apapun yang bisa memberikan kita hidup. Dan tidak ada karya tulisan apapun yang demikian megah yang dapat memberikan kita jalan kehidupan. 没有一本人的文学作品可以告诉我们生命的道，除了神的话以外。 Tidak ada satupun karya tulisan yang bisa memberikan kepada kita hidup selain daripada firman Tuhan. 因为神的话有灵啊，有生命，它不是一本死的书啊。 Karena perkataan Tuhan itu adalah roh dan hidup, dia bukan sesuatu buku yang mati. 当我们能够接受它的时候， Pada saat kita menerimanya, 我们就得着生命啊，我
我们觉得是生命。 maka kita mendapatkan hidup. 那今天可能我们的问题是我们有多渴慕这一本有灵有生命的书呢？ Pertanyaannya adalah seberapa kita merindukan firman Tuhan yang memberikan hidup ini. 希伯来书第4章第12节告诉我们，神的话是活泼的，是有功效的，比一切两刃的利剑，两刃的剑更快，甚至于魂与灵、骨节与骨髓都能刺入剥开，连心中的思念有主意都能辨明。 Di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 ini dikatakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 你想想这个圣经有多么的厉害啊！ Mari kita pikirkan firman Tuhan itu begitu hebat. 只有圣经能够刺透人的心肠肺腑。 Hanya firman Tuhan yang dapat menusuk amat dalam ke dalam hati 假 manusia. 如你今天听到的时候啊， Saat kita hari ini mendengarkan firman Tuhan, 你发现好像牧师知道了我的问题啊，牧师讲的真中了我心里的要害。 sepertinya pendeta ini tahu masalah saya. Kenapa kata-katanya itu menusuk ke dalam hati saya? 很可能有不三 sponsor， 或是可能有人告诉他， Mungkin ini ada pesan sponsor atau ada yang sampaikan ke pendeta 不是 ini. 的，不是， Bukan demikian. 那是神的话真的刺透人的心，告诉我们的问题的所在。 Karena memang firman Tuhan itu menusuk amat dalam dan memberitahukan pada kita permasalahan kita itu apa. 啊，神的话告诉我们说，圣经是神所默示的，凡圣经所默示的，甚至以教训、读者、使人归正、领导人学语，都是有益的。 Karena di dalam 2 Timotius pasal 3:16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 既然圣经是教导我们， Firman Tuhan itu untuk mengajar kita. 再难听的话，在我们不能够接受的话， Betapapun tidak enak didengar dan susah diterima, 意思说我们要学。 Tuhan Yesus katakan kita harus 当 belajar. 圣经指着我们心中所隐藏的一些错误、一切的黑暗的时候， Pada saat firman Tuhan memperbaiki kelakuan, menunjukkan pada kita apa yang tersembunyi di dalam hati kita, 那就是说圣经要我们改过。 itu artinya Tuhan mau kita berubah. 因为真正知道我们的心思意念的，不是可能跟我们最接近的人， Karena yang benar-benar mengetahui hati dan pikiran kita itu bukan orang yang terdekat dengan kita, 也不是我们的邻居 bukan tetangga kita. 啊。神知道我们的心思意念， Tuhan tahu hati dan pikiran 他 kita. 能够辨明我们心中所模糊不清的问题啊。 Tuhan bisa membedakan dengan jelas apa yang tidak jelas di dalam hati kita. 当我们能够学主的话， Pada saat kita belajar firman Tuhan, 我们能够改过我们的错误， kita bisa memperbaiki kelakuan. 我们可以把我们心中的黑暗向神陈明，并且求他的饶恕和赦免的时候， Kita bisa terbuka dan mengakui segala yang sisi gelap dalam hati kita dan minta pengampunan 我们 Tuhan. 可能可以用很好听的话来掩饰我们很多心中的黑暗。 Mungkin kita bisa dengan kata-kata yang indah dan manis untuk menutupi sisi gelap dari hati kita. 但是真正知道我们心里面的问题，乃是神的灵、神的生命。 Tapi yang benar-benar tahu di dalam hati dan pikiran kita adalah firman Tuhan yang 假如 hidup. 真的我们可以接受他的话， Kalau kita bisa menerimanya, 那就是生命了， itulah 那就是 hidup. 生命了。 Itulah hidup. 我们的灵命可以增长。 Maka hidup kita, rohani kita akan bertumbuh. 请问什么时候是你最后一次向主这样的祷告说： Terakhir kali kapan kita berdoa seperti ini? 主啊，我信主了很多年， Tuhan, saya sudah menjadi orang Kristen begitu lama. 我来做礼拜了， Saya beribadah. 我听了那么多的道理， Saya sudah sekian 但 banyak 是主，我 mendengarkan 感到我的 firman 灵 Tuhan. 命非常的枯干了， Tapi rohani saya begitu kering. 我感到我的灵命是那么的空虚啊！ Saya berasa kosong sekali dalam hati saya. 这当然是有问题的存在。 Ini pasti ada masalah di 基督 dalamnya. 徒的灵命必须要增长。 Kehidupan rohani seorang Kristen itu harus bertumbuh. 如果基督徒的灵命没有增长的话， Pertumbuhan kalau seorang Kristen tidak bertumbuh 教 secara 会 rohani, 肯定不会增长。 maka gereja tidak akan bertumbuh. 我们今天每一个人都是一样，我们不是很完全的一个人。 Setiap kita sama, tidak ada yang sempurna.
我们喜欢听很好听的道理，得做安慰，得做一些给我们感觉到能够祝福我们的话。 Kita suka sekali mendengarkan khotbah-khotbah yang enak, yang indah, yang menghibur dan memberkati kita. 当然这是没有错的， Tentu itu tidak 但 salah. 是我们最需要的是有灵有生命的话。 Tapi yang paling kita butuhkan adalah perkataan yang memberikan hidup dan roh dan hidup. 好听的不一定是正确， Apa yang enak didengar belum tentu benar. 不好听的，但是是神的话，肯定会改正。 Sekalipun tidak enak didengar, tapi kalau itu firman Tuhan pasti memberi hidup. 两刃的利剑 Pedang yang bermata dua 能够刺透我们的心肠肺腑， dapat menusuk dengan dalam di dalam hati kita, 能够给我们生命， dapat memberi kepada kita hidup. 这是我们真正需要的。 Inilah yang kita 这 butuhkan. 今天也是世界所需要的。 Ini juga yang dibutuhkan oleh dunia hari ini. 在这个媒体传播这么厉害的一个时代， Di tengah-tengah media sosial yang begitu hebat saat ini, 我们要听的是真的 yang kita harus dengarkan ada yang benar, 我们要听的是上的，就是真美上的道理。 yang kita mau dengar adalah firman yang benar-benar terbaik. 我们需要的是有生命的。 Kita mau mendengarkan perkataan yang mempunyai hidup. 既然世界没有这个东西可以给我们供应我们提供我们生命的道， Bila saat ini dunia tidak bisa memberikan kepada kita perkataan yang memberi hidup ini, 我们必须要好的追求神的话。 maka kita harus sungguh-sungguh mencari firman Tuhan. 我不知道什么时候你是最后一次自己读圣经，不是在讲台听到的圣经。 Saya tidak tahu terakhir kali kapan saudara sungguh-sungguh membaca firman Tuhan secara pribadi, bukan di gereja. 我们很奇怪，我们常常祷告，还是常常祷告求神祝福我们。 Sering kali kita berdoa, Tuhan berkati saya. 但是什么时候我们向神求，让我的灵命可以增长？ Tapi kapan kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya rohani saya bertumbuh? 什么时候我们真的求神自己再次坚固我们灵里的生命？ Kapan kita meminta kepada Tuhan sekali lagi meneguhkan hidup rohani kita? 教人话的话，实实在在是神的恩典。 Firman yang memberi hidup itu adalah anugerah Allah. 耶稣说：“所以我对你们说过，又不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。” Lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. 彼得就很反应主所说的话。 Petrus meresponi apa yang Tuhan Yesus katakan. 彼得说：“主啊，你有永生的道，我们还归从谁呢？” Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. 弟兄姐妹，这是何等宝贵的一句话！ Saudara-saudari, ini ada perkataan yang begitu berharga. 在主的话里面有生命的道， Di dalam firman Tuhan ada perkataan yang memberi hidup. 主的话 Perkataan 引 Tuhan 导了我们能够得到永恒的生命。 memimpin kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. 在约翰福音第17章第3节说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生了。” Di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. 我们需要这生命的道， Yang kita butuhkan adalah perkataan yang memberi hidup. 我们需要是那永恒的生命。 Yang kita butuhkan ada hidup yang kekal. 不但我们需要， Bukan hanya kita 我们也需要 membutuhkan. 我们的子女、我们的后代也是拥有着生命的道。 Kita juga berharap anak-anak dan keturunan kita itu memiliki hidup yang 今天 kekal. 我们有怎么样的一个榜样？怎样的一个榜样？我们也让我们的后代有样学样。 Lalu bagaimana kita saat ini memberi teladan kepada generasi berikutnya? 如果你上一代的父母不喜欢读圣经啊， Kalau orang tua kita atau generasi sebelumnya tidak suka 我 membaca 们的 Alkitab, 孩子没有看过我们的父母亲每一天读圣经， kalau anak-anak kita tidak pernah melihat orang tuanya setiap hari membaca Alkitab, 每一天都在忙碌， setiap hari sibuk, 我不相信他们可以学到很多宝贵的功课。 saya percaya mereka tidak akan belajar sesuatu yang begitu berharga. 前几天我参加了一个3-4礼拜 Beberapa hari lalu saya mengikuti satu ibadah penghiburan. 有这样的一个见证，
Ada satu kesaksian seperti ini, 这位已经蒙主恩召的某某姐妹， seorang saudari yang sudah dipanggil Tuhan. 她生前每一次到教会，她已经90多岁，还是记录圣经的话。 Saudari ini sudah berusia 90-an tahun, Ya. dan sampai usia begitu tua, dia masih setiap mendengar firman Tuhan, dia masih terus membuat catatan. 那一天的见证就说，她留给我们子孙的榜样就是爱读神的话。 Kesaksian yang diberikan kepada generasi berikutnya adalah dia begitu mencintai firman Tuhan. 我们有多珍惜这有生命的道？ Seberapa kita menghargai perkataan yang memberi hidup ini. 这不是普通的道， Ini bukan perkataan yang 这是 biasa. 生命的道， Inilah perkataan yang memberi hidup, 引导我们得做永生。 yang akan memimpin kita untuk memperoleh hidup yang kekal. 我再次强调说，世界上没有一句话，也没有一本书，只是我们得做这个永生的道。 Saya tekankan sekali lagi, di dalam dunia ini tidak ada satu perkataan apapun atau karya tulisan apapun yang dapat memberikan kepada kita hidup 我们有 kekal. 多珍惜它？ Seberapa kita menghargainya. 这不是我们比别人更好， Bukan berarti kita lebih baik dari orang lain. 我们得走这些永生的道。 Semua yang kita memperoleh kehidupan yang kekal ini, 耶稣说，又不是神的恩典，你们不可能到我这里来。 Yesus katakan kalau ini bukan karena anugerah Tuhan, engkau tidak akan datang 这是 kepadaku. 恩典啊！ Ini adalah anugerah 我们 Allah. 有多珍惜它， Seberapa kita menghargainya, 我们都有多喜欢读这个圣经啊！ seberapa kita suka membaca Alkitab. 很决定我们生命灵里的丰盛。 Itu menentukan seberapa berkelimpahannya hati kita. 有一位先生呢， Ada seorang saudara, 他临死之前分家产 sebelum dia meninggal, dia membagikan warisan. 他有3个儿子， Dia memiliki 3 orang putra. 大儿子、二儿子都很勤劳的工作，帮他做生意。 Anak yang pertama, anak yang kedua itu sangat rajin meneruskan usaha saudara ini. 小儿子从小这个娇生惯养他就无所事事，就花了父亲很多的金钱。 Sedangkan yang bungsu ini karena terlalu dimanja sehingga dia kurang pengetahuan dan dia memfoya-foyakan uang dari orang tuanya. 给他什么都会用完， Apa yang diberikan kepada dia pasti 多 habis. 少都会用完 Seberapapun itu pasti habis. 所以爸爸就留给大儿子、二儿子一定的遗产。 Sehingga saat itu papanya itu meninggalkan warisan yang pasti buat anak pertama dan anak 但 kedua. 是给小儿子的只给他一本圣经， Tapi anak ketiga hanya diberikan 1 Alkitab. 而且这个圣经已经包好了，在一个盒子里面包得很好。 Alkitab ini sudah dibungkus dengan sangat rapi di dalam sebuah kotak. 小儿子非常的失望 Anak bungsu ini sangat kecewa. 但爸爸吩咐他，临死的时候吩咐他， Sebelum meninggal, ayah ini memberikan pesan kepada anak 在 bungsu ini. 你人生最困难的时候， Di dalam kehidupan kamu sampai titik yang 你 paling 不要 susah, 忘记读爸爸给你的圣经。 jangan lupa membaca Alkitab yang papa berikan. 当然，这小孩子不以为然了，就是哎呀，爸爸说的话，爸爸很自私，爸爸不公平。 Lalu anak ini tentu tidak menganggap apa yang dikatakan papanya, dia hanya merasa papanya tidak adil. 但是他也用了很多爸爸的钱 Tapi dia 财， juga sudah menghabiskan banyak harta papanya 也没有话可说。 dan tidak ada yang bisa dikatakan. 很多年过去了 Setelah bertahun-tahun, 这孩子有一天真的走到一个山穷水尽的一个地步，就是什么都没有了。 akhirnya anak bungsu ini sampai kepada titik di mana dia sudah tidak mempunyai apapun. 当他一贫如洗就是什么都是没有什么留下什么东西的时候， Sampai di titik di mana dia benar-benar sudah tidak ada apa-apa. 他就想到爸爸的话。 Lalu dia ingat pesan papanya. 爸爸曾经对他说，在你最困难的时候，拿爸爸给你的圣经读。 Papa ini bilang, saat kamu paling susah, ambillah Alkitab yang papa berikan. 人到了绝望的时候，常常也会有亮光。 Biasanya orang sampai titik sudah rendah sekali, dia akan ada titik terang juga. 他就想找那一本书， Lalu dia 爸爸留给 mencari 他的 dia 书 mencari Alkitab yang papa tinggalkan buat dia, 但是也不知道放到哪里去了。 tapi dia juga lupa itu taruh di mana. 东方西方 Dia mencari ke sana dan ke sini, 最后找到了 akhirnya ketemu 是一本已经是充满了灰尘的一包东西， sebuah kotak yang sudah penuh dengan debu. 他就打开来， Kemudian dia membukanya, 他发现这圣经很奇怪
Dia merasa aneh ke Alkitab ini. 平常的圣经是这么厚啊， Biasa Alkitab itu tebalnya paling segini. 但是他这个圣经很厚啊， Tapi Alkitab ini begitu tebal. 他就很惊奇，他想到爸爸说你最困难的时候拿出这一本圣 Dia 经 ingat pesan papanya, saat kamu paling susah, ambil Alkitab ini. 啊，他翻开第一面的时候， Waktu dia membuka halaman pertama, 我想问大家，你们知道圣经有多少页吗？ tahukah saudara berapa lembar di dalam Alkitab itu punya berapa lembar? 旧约圣经39本书，新约圣经27本书 Di dalam kitab perjanjian lama ada 39 kitab, perjanjian baru 27, 啊，总共起来有几千页，对吗？ total ada ribuan lembar. 啊，他发现每一页里面呢、他爸爸放了100块美金 Dia mendapatkan setiap halaman itu papanya menyelipkan uang $100 US dollar. 啊，不要忘记啊，回去拿你的圣经读，我不保证有美金在里 Jangan 面 lupa nanti pulang saudara membuka Alkitab Anda, tapi saya tidak menjamin ada uang di dalamnya. 啊，他就很惊讶， Lalu dia begitu surprise. 但是跟他惊讶的爸爸写了一句话： Lebih kaget lagi dia melihat tulisan papanya. 爸爸留给你东西会被你用完， Apa yang papa berikan pada kamu pasti kamu habiskan. 但是如果你接受了这生命的道， Tapi kalau engkau sudah menerima perkataan firman yang memberi hidup ini, 你有一生的丰盛， maka engkau akan berlimpah seumur hidup kamu. 不是可以用金钱来伦比的， Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang 也不能够用金钱买来的，也不能够跟什么东西相比的， dan juga tidak bisa dibandingkan dengan apapun. 那是生命的道。 Itulah perkataan yang hidup. 弟兄姐妹，我们信主了很多年， Saudara-saudari kita sudah percaya Tuhan sekian lama. 我不敢问你们什么时候你最后一次读圣经， saya 不是从听到的时候读。 Saya tidak berani bertanya lagi kapan terakhir Anda membaca Alkitab selain dari mendengar firman khotbah. 我也没有再问你，你手中的这些有圣经的这个应用功能有圣经的应用功能，你是不是也常常放开来读？ Lalu apakah saudara sering membuka aplikasi Alkitab di dalam handphone kita? 更宝贵的， Yang lebih berharga, 有多少圣经的话，你接受成为你生命的道？ seberapa kita menerima Alkitab firman Tuhan itu sebagai hidup dalam perkataan dalam hidup kita, 成为你生命的灵粮， sebagai roti hidup kita. 那是生命。 Itulah hidup. 我们很容易明白这句话，神的话是神的话就教我们活的话是神的话。 Kita gampang mengerti, perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang memberi hidup. 但真的是我们能够得到说的话，是我们接受了它。 Tapi yang sungguh-sungguh membuat kita mendapatkan hidup adalah kalau kita menerimanya. 我们需要食物， Kita memerlukan makanan 使 jasmani, 我们的肉身健康。 membuat jasmani kita sehat. 我们灵里的生命也需要灵粮， Namun rohani kita juga butuh makanan. 我们需要生命的灵粮， Kita butuh makanan rohani 我们的灵命才能够进步。 supaya rohani kita bisa bertumbuh. 我们祷告， Mari kita berdoa. 天父上帝，我们感谢你， Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. 让我们今天再次因主的话，我们得着主你的教导、你的提醒。 Biarlah saat ini melalui firman Tuhan kembali lagi kami diajar dan diingatkan. 在这求你怜悯我们， Tuhan, mohon Engkau belas kasihan 我 kami. 们多么的软弱， Kami 我们多么 begitu 的 lemah. 亏欠你。 Kami begitu berdosa kepadamu. 我们求天父再次坚固我们的心智。 Tuhan, kami mohon Engkau sekali lagi menguatkan iman kami. 让我们有这样的一个决心，再次寻求你生命的道。 Supaya kembali lagi kami berkomitmen, kami mau mencari firman Tuhan yang memberi hidup. 我们再次能够有主你给我们丰盛的生命灵粮，使我们的灵命能够进步。 Supaya makanan rohani yang Tuhan berikan semakin berlimpah dalam hidup kita, sehingga rohani kita pun bertumbuh. 使我们灵命丰盛。 Sehingga rohani kita pun berlimpah. 我们这样的感恩祷告， Demikian kami berdoa 奉耶稣基督的名求， di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.